Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Bamboy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Hari ni Abang Boy akan bawa korang mengenali seorang psikopat, mendalami minda dia, apa benda yang dia fikir. Hari tu Abang Boy ada bagi tahu yang Abang Boy nak kupas topik pasal psikopat ni. Dan Abang Boy rasa Mamat ni adalah contoh yang paling sesuai untuk korang faham penyakit mental ni. Dia punya crime ni sangat-sangat gruesome guys. Ramai yang mengatakan yang Mamat ni adalah Jack the Ripper versi moden. Dan pada siapa-siapa yang tak tahu, Mamat Jack the Ripper ni adalah pembunuh bersiri dekat kota London pada penghujung era ke-19. Dan sampai ke hari ni tahu, tak ada siapa tahu siapa pembunuh yang sebenar. Mangsa-mangsanya terdiri daripada perempuan-perempuan jalanan ataupun pelacur. Lebih kurang sama dengan Mamat dalam kes hari ni. Kalau korang nak tahu siapa Mamat ni, korang sabar jap, kita usah intro dulu. Kes hari ini terjadi di kota New York, specifically di Times Square. Sekarang kalau korang pergi visit New York, Times Square ni menjadi tempat yang ditujulah. Kedai-kedai high-end memang bersepah. Tempat ni lebih kurang macam center untuk apa-apa event dekat New York. Perayaan Tahun Baru, parti, Christmas, macam-macam lagi lah. Tapi pada tahun 70-an, tempat ni mempunyai atmosfera yang berlainan daripada sekarang ni. Di sinilah menjadi sarang sisi gelap manusia. Pusat urut, kedai buku pornografi, tempat pelacuran, kelab bogel dan pit show. Kalau korang nak tahu apa benda tu, dia macam korang pergi masuk dekat satu booth, macam booth yang tak kat gambar dekat shopping complex tu. Lepas tu korang akan masuk koin dekat dalam slot duit. Lepas tu tirai tu akan dibuka dan di depan korang ada seorang wanita tanpa seurat benang pun. Dia akan menari-nari, membuat aksi-aksi erotik. Dan selepas masa tamat, tirai tu akan tutup balik. Kalau korang nak usah lagi, korang kenalah masuk duit lagi. Lebih kurang begitulah. Itu adalah pit show. Macam mana Abang Boy tahu? Abang Boy salahkan docu-seri dekat Netflix. Cerita ni yang ajar. Abang Boy innocent tau, serius. Sebelum ni Abang Boy tak tahu apa-apa weh. Okay, back to the story. Semua ni terjadi pada 2 Disember 1979 apabila bomba mendapat call daripada pekerja hotel Travel Inn mengatakan ada kebakaran di sebuah bilik dekat dalam hotel tu. Tanpa membuang masa, polis pun bergegas ke hotel tersebut. Dan sampai-sampai je diorang dekat situ, ada orang divide kepada 2 tim. Satu tim ditugaskan untuk memadamkan api dan satu lagi ditugaskan untuk masuk ke dalam hotel tu untuk memeriksa ada tak lagi orang dekat dalam bilik hotel tu. So diorang pun pergilah daripada bilik ke bilik dan sesampainya diorang kat level 4, bilik 417, diorang tahu ini adalah punca kebakaran tu. Diorang memecah masuk bilik tu dan kelihatan 2 orang wanita serang berbaring tak sedarkan diri dekat atas katil. Tanpa membuang masa, diorang terus grab 2 orang wanita tu dan bawa ke hallway. Mereka baringkan kedua-dua wanita tu. Dalam kelang kabut tu, salah seorang daripada ahli bomba nak membongkok lah untuk cek salah seorang daripada wanita tu. Nak cek lah sama ada wanita tu hidup ataupun tidak. Terkejut beruk member weh. Wanita tu sebenarnya tak ada kepala dan tangan. Gila weh. Badan kedua-dua mayat wanita tu melecur teruk akibat terbakar. Setelah bomba menjalankan siasatan, punca kebakaran adalah disebabkan pembunuh ni bertindak untuk membakar kedua-dua mangsa ni. Apa yang pelik pasal kematian kedua-dua mangsa ini adalah pakaian diorang ditemui dekat dalam tub mandi. Elok je dilipat. So disebabkan polis tak tahu identiti mangsa, iyalah nak cek macam mana. Kepala tak ada, tangan pun tak ada nak cari-cari. So diorang pun mengenakan baju mangsa ke atas patung dan membuat video untuk diedarkan kepada pihak media. Setelah beberapa hari, seorang wanita menghubungi polis mengatakan salah seorang daripada mangsa tu adalah housemate-nya yang tinggal bersama-sama di New Jersey. Jarak New Jersey dengan Times Square ni tak jauh pun sebenarnya. Lebih kurang dalam 10 km lah. Wanita dekat dalam telefon tu cakap dia dapat mengecam kawannya melalui video yang dibuat tu. Itu adalah pakaian terakhir kawannya sebelum dia keluar daripada rumah. Nama kawannya adalah Dede Godazi.
seorang wanita warga negara Iran yang berumur 22 tahun. Dede ni bekerja sebagai seorang pelacur high-end lah lebih kurang. Akan tetapi, seorang lagi mangsa masih tak dapat dikenali sehingga ke hari ini. Apa yang mereka tahu adalah mangsa berumur di antara 16 hingga 17 tahun. Anggaran berat dalam 50 kg. Itu sahaja. Polis menemui jalan buntu disebabkan tak banyak bukti yang boleh digunakan. Bukti yang ada pun mungkin dah dijilat api. Tapi, polis suspek yang ada satu lagi kes pembunuhan yang mempunyai kaitan dengan pembunuhan kedua-dua wanita ni. Kes ni yang hampir-hampir sama tau. Kes ni terjadi pada awal tahun yang sama, pada bulan Januari. Seorang wanita yang bekerja sebagai kupu-kupu malam ditemui di kawasan hutan. Kepala mangsa telah dipotong dan hampir terputus. Begitu jugalah dengan kedua-dua kakinya. Walaupun kepala dan kakinya telah dipotong, tetapi bahagian tubuh tu tak diambil. Tak seperti kes kedua-dua mangsa yang terbaru ni. Polis percaya ini adalah daripada pembunuh yang sama. Bila polis membuat siasatan di hotel tempat kejadian, seorang lelaki telah didapati menyewa bilik tu 4 hari sebelum mayat ditemui. Of course, zaman tu memang tak ada CCTV lah cerita dia. Dan lelaki tu boleh je bagi nama palsu untuk check in. Disebabkan lelaki tu bayar cash, susahlah polis nak tahu identiti sebenar pembunuh tu. Beberapa bulan selepas kejadian tu, pada 5 Mei 1980, satu lagi mangsa ditemui dekat hotel Quality Inn di New Jersey. Mayatnya ditemui selepas housekeeper masuk kat dalam bilik tu untuk membersihkan bilik. Tengah dia duduk vacuum katil tu, vacuum dia macam tersekat, macam ada something dekat bawah katil. Dia pun bongkok lah nak tengok apa yang ada dekat bawah katil tu. Baik punya, mayat seorang gadis berbogel tengah terbeliak memandangnya. Mencicit dia lagi. Polis telah dipanggil dan telah menjalankan siasatan mengenai mayat perempuan yang diorang jumpa tu. Mayat tu telah digari dan badan wanita tu terdapat kesan-kesan lebam dan di bahagian buah dadanya terdapat kesan gigitan. Pembunuh tu gigit hampir putus weh. Terdapat kesan tikaman menandakan mangsa telah diseksa sebelum dibunuh. Kepalanya juga telah dihentak dengan objek tumpul. Di mulut mangsa terdapat kesan seperti pelekat, menandakan yang mangsa telah ditekup dengan pita pelekat supaya mangsa tak membuat bising semasa diseksa. Forensik dapat memastikan yang mangsa mati ni akibat dicekik. Mangsa terbaru ni telah dikenali sebagai Valerie Ann Street. Dia mempunyai rekod tangkapan atas kesalahan melacur sebelum ni. Dia berumur 19 tahun. Keadaan bilik tu memang sangat-sangat bersih guys. Seperti pembunuh ni telah mengemas dan membersihkan segala kesan bukti yang mengaitkannya dengan pembunuhan ni. Tapi kali ni pembunuh tu meninggalkan something. Terdapat satu kesan cap jari di gari wanita tu. Bila polis cek dekat dalam database, terdapat satu lagi kes pembunuhan pada 15 Disember 1977 di hotel yang sama. Mangsa bernama Mary Ann Carr yang berumur 26 tahun. Tapi yang peliknya, Mary Ann ni bukan seorang pelacur guys. Dia bekerja sebagai seorang X-ray technician di hospital berdekatan di New Jersey. Mary Ann dibunuh dalam keadaan yang hampir sama dengan Valerie. Badannya mempunyai kesan-kesan lebam dan terdapat kesan gigitan di buah dadanya. Terdapat kesan di pergelangan tangannya menandakan dia telah digari. Mary Ann telah dicekik hingga mati dan mayatnya dibiarkan di parking lot hotel yang sama dengan Valerie. Macam Abang cakap, walaupun diorang ada kesan cap jari tu hanya separuh je. Tak penuh tau. So benda ni menyukarkan pihak polis untuk mengenal pasti siapa pembunuhnya. 10 hari kemudian, pada 15 Mei, polis telah dipanggil untuk memadamkan api di sebuah hotel yang bernama Hotel Seville di New York. Setelah api berjaya dipadamkan, satu mayat telah ditemui dalam keadaan hampir sama dengan kes double homicide di Hotel Quality Inn di Times Square, di mana mayatnya tanpa kepala. Kali ni, pembunuh bertindak semakin kejam tu. Mayat tu didapati telah dikelar di bahagian leher. Buah dada mangsa telah dipotong dan dipamerkan dekat atas laci bersebelahan dengan katil. Terdapat juga kesan-kesan gigitan penuh dekat badan mangsa. Dan seperti mangsa tanpa kepala tu, mangsa dalam kes ni juga dibakar untuk menghapuskan segala bukti. Walaupun apa yang terjadi pada mangsa ni memang chaos, tetapi keadaan bilik tu sangat-sangat bersih. Semua tersusun rapi dan pakaian mangsa dilipat dan diletakkan dekat dalam tub mandi. Mangsa telah dikenali sebagai Jane Rayner yang juga bekerja sebagai seorang pelacur. Pada masa ni, polis dapati yang mereka sedang berdepan dengan pembunuh berseri yang telah membunuh 6 orang. Rakyat New York juga kecoh masa ni. Media telah menggelarkan pembunuh ni dengan macam-macam nama.
The Times Square Killer, The Torso Killer, The New York Ripper dan macam-macam lagi lah. Rakyat hidup dalam ketakutan pada masa ni. Walaupun polis berjaya mendapatkan cap jari pembunuh ni, mereka gagal mendapatkan bukti-bukti lain yang boleh membantu diorang menyelesaikan siri pembunuhan ni. Akan tetapi semuanya berubah selepas 7 hari kemudian, pada 22 Mei 1980, di hotel yang sama, Hotel Quality Inn. Penyewa bilik bersebelahan terdengar bunyi jeritan seorang wanita dekat dalam bilik hotel tu. Penyewa tu membuat aduan kepada pekerja hotel yang dia terdengar bunyi wanita sedang menjerit-jerit seperti diseksa. Seorang pekerja telah naik dan mengetuk pintu bilik berkenaan. Setelah beberapa minit, seorang wanita telah membuka bilik tu dan mengatakan semuanya okey. Tapi walaupun wanita tu cakap okey, mata wanita tu seperti berada dekat dalam keadaan yang cemas. Dia buat signal yang dia memerlukan bantuan. Pekerja hotel tu pun turun dan tanpa membuang masa terus call polis. Dan sampai-sampai je polis, pekerja hotel tu terus naik bersama polis sekali lagi ke bilik 117. Lagi beberapa langkah je nak sampai dekat depan bilik tu, seorang lelaki telah berlari keluar daripada bilik 117. Dia berlari ke arah tangga keselamatan. Polis bertindak pantas dan berjaya menahan lelaki berkenaan. Polis pun terus bergegas masuk ke dalam bilik tu. Mangsa ditemui dalam keadaan berbogel dengan tangannya digari di kepala katil. Mangsa adalah Leslie Ann Odell yang berumur 17 tahun. Dia sebenarnya baru sangat lagi jadi pelacur. Baru beberapa hari kot. Leslie telah dilanggan oleh lelaki berkenaan di Lexington Avenue dan dijanjikan $100 untuk bermalam dengannya. Lepas tu Leslie telah dibawa ke bilik di Quality Inn Hotel dan di sinilah mereka berdua bermadu asmara. Menurutnya lagi, selepas selesai satu round, lelaki tu offer untuk mengurut belakang Leslie. Lepas je dia pusing, lelaki itu terus mengacukan pisau di lehernya dan menggari sebelah tangan Leslie. Pada masa ni, Leslie perasan ada sepucuk pistol di meja bersebelahan dengan katil. Dia pun bergelutlah dengan lelaki itu dan berjaya melepaskan diri. Dia mencapai pistol tu dan mengacukan ke arah lelaki itu. Ingatkan lelaki itu takut? Rupanya pistol tu hanya pistol replika guys. Memang mengamuklah lelaki itu. Dia bertindak memukul Leslie dan merogolnya. Buah dadanya hampir terputus digigit oleh lelaki itu. Belakang badannya telah dikelar dengan pisau. Semasa Leslie dirogol, lelaki berkenaan mengatakan kepada Leslie, "Kau kena menerima benda ni. Perempuan lain dah dapat, so kau pun akan dapat benda yang sama. Kau adalah seorang pelacur dan kau layak menerima hukuman. You have to take it. The other girls did. You have to take it too. You're a and you have to be punished." Semasa Leslie menjelaskan semua ni kepada polis, dia tak tahu pun yang lelaki ni dah ditangkap ke belum. Dia ingat lelaki tu berjaya melepaskan diri. Dia punya cuak tu sehinggakan dia menggigil memeluk anggota polis semasa dia dibawa keluar daripada bilik tu. Dia memang betul-betul ingat nyawanya melayang pada malam tu. Akibat tindakan pantas polis, suspek berjaya ditangkap dan nama lelaki itu adalah Richard Francis Cottingham, seorang lelaki yang berumur 33 tahun yang juga seorang ayah dan suami. Bila semua orang dapat tahu, semua orang tak percaya weh. Sebenarnya sebab muka Francis ni langsung tak menggambarkan yang dia adalah seorang pembunuh yang kejam. Muka baik dan memang innocent je. Memang tak kenalah dengan profil jenayah pada masa tu. Richard telah dilahirkan pada 25 November 1946 di New York. Dia dibesarkan dalam keadaan normal je. Dan pada umur 12 tahun dia telah berpindah ke Riverdale, New Jersey. Dan di sinilah dia tinggal sampailah dia membesar. Dia ni ada PL pelik sebab setiap kali dia sembang, memang kencang baik. Sembang memang nak je lah cerita dia. Mesti korang ada member macam ni. Contohlah kalau kita cakap dengan dia, kita baru je nak pergi bercuti dekat Langkawi. Dia punya sembang, dia cakap dia baru balik daripada Korea. Sembang lebat lah senang cerita. So pada zaman sekolah dia tak ramai sangat kawan sebab perangai pelik dia ni. Selain daripada tu, tak ada apa-apa pun yang traumatik yang terjadi dekat dalam life Richard ni semasa dia membesar. Selepas tamat persekolahan pada 1964, dia bekerja di syarikat ayahnya. Sebenarnya, si Richard ni mempunyai keluarga yang senang tau. Ayah dia adalah vice president kepada sebuah syarikat insurans terbesar dekat New York. Mula-mula Richard bekerja di bilik surat menyurat. Dia kemudiannya telah mengambil kursus komputer dan tak lama selepas tu dia bekerja sebagai mainframe computer operator. Ini pada zaman 60-an tau. So komputer baru sangat lagi mendapak. So siapa yang tahu pasal komputer pada zaman ni? Gaji memang kau bro. Selepas 2 tahun bekerja di syarikat ayahnya, pada tahun 1966, dia telah ditawarkan pekerjaan di sebuah syarikat pengumpulan data di sebuah organisasi insurans, Blue Cross Blue Shield Association. Di bawah syarikat ni ada 35 lagi syarikat insurans, termasuklah syarikat ayahnya bekerja. Dia bekerja sebagai komputer operator dekat situ sehinggalah tarikh dia ditangkap pada 22 Mei 1980.
Dia dikatakan seorang yang sangat dihormati di pejabatnya. Disebabkan syarikat baru ni adalah international, so dorang ni deal dengan beberapa buah negara yang mempunyai masa bekerja yang berbeza. So ada shift kerja lah. Richard memilih untuk bekerja daripada pukul 3 sehingga 11 malam. Si Richard ni sebenarnya pernah ditahan akibat kesalahan kecil. Pada tahun 1969, Richard pernah ditahan disebabkan memandu di bawah pengaruh alkohol dan dipenjara selama 10 hari dan didenda sebanyak $5. Pada 1970, Richard telah berkahwin dengan cinta hatinya dan mereka telah dianugerahkan dengan 3 orang cahaya mata. Semuanya okey je. Dorang hidup normal macam suami isteri biasa. Tetapi semuanya berubah selepas kelahiran anak ketiga. Richard tidak lagi bernafsu dengan isterinya. Dia dikatakan sering balik pada awal pagi dan tak lagi mengadakan hubungan seksual dengan isterinya. Pada masa inilah sebenarnya kegilaan Richard membunuh pelacur sedang memuncak. Pada tahun 1972, dia ditangkap sekali lagi disebabkan dia ni mencuri di sebuah pasaraya. Dia telah membayar denda sebanyak $50 dan dilepaskan. Part ni abang boy tak faham. Dia kaya kot. Serius dia banyak duit. Dah kenapa nak mencuri? Setahun selepas tu, pada 4 September 1973, dia telah ditangkap atas tuduhan merompak dan merogoh seorang pelacur. Akan tetapi yang peliknya, pada hari pertama perbicaraan, mangsa kepada tuduhan ni tak hadir ke mahkamah. So disebabkan ini, kes tu telah di-drop dan tak ada sabitan bersalah dibuat. Pada tahun 1978, isterinya memfailkan penceraian atas alasan dia telah diabaikan dan Richard didapati curang dengan melanggan pelacur. Sebenarnya, si Richard ni selalu sangat mengular masa kerja. Dia punya shift kan daripada pukul 3 sampai pukul 11. Dia akan balik awal. Dia akan adjust punch card dia yang dia belah pada pukul 11. Padahal pukul 8 lagi dia dah caw. Pekerja yang lain tak adalah nak bising sebab selalunya pada waktu ni kerja Richard dah siap dan dia tak menyusahkan siapa-siapa pun walaupun dia balik awal. So pekerja lain pun macam tak kisah sangat lah dia nak belah awal asalkan kerja dia siap. Richard sebenarnya akan pergi ke area Times Square untuk berjalan-jalan. Di sini adalah syurga untuk dia melepaskan nafsu. Menurut rakan sekerjanya, Richard ni punya expert sampaikan dia dikatakan menjadi guide untuk kawan-kawannya berparti dekat area Times Square tu. Setiap pelusuk, selok-belok, semua dia tahu. Tapi kawan-kawan dia tak sangka yang Richard ni adalah seorang pembunuh yang sadis. Bila polis pergi cek dekat rumah dia pula, polis dapati ada satu bilik yang dikunci dekat bawah basement. Richard tak benarkan siapa-siapa pun masuk dekat dalam bilik tu. Bila polis memecah masuk, apa yang diorang temui dekat dalam bilik tu meranjatkan semua orang. Diorang temui pelbagai majalah pornografi, majalah-majalah tentang S&M. S&M ni lebih kurang macam seks-seks, ikat-ikat, pukul-pukul, gigit-gigit, lebih kurang macam itulah. Diorang jumpa pelbagai baju dan beg tangan wanita dekat dalam satu box. Banyak mat. Diorang temui satu kunci kereta milik salah seorang daripada mangsa Richard ni, iaitu Marianne Carr. Diorang jumpa subang dan later bila diorang cek, itu adalah milik Valerie Ann Street. Sebenarnya apa yang polis temui dekat dalam bilik tu adalah bilik trofi. Dia macam lebih kurang bilik untuk menyimpan barang-barang milik mangsanya. Bilik di mana Richard akan menghabiskan mangsanya untuk mengingati semula pengalaman membunuh setiap seorang mangsanya. Macam kau dah menang sesuatu pertandingan lah dan kau akan display trofi tu sebagai tanda kemenangan. Gila mamat ni. Semua yang ada dekat dalam bilik tu mengaitkan Richard kepada pembunuhan seramai 12 orang yang bermula pada tahun 1967 di mana dia telah membunuh seorang ibu kepada 2 orang anak kecil yang bernama Nancy Vogel. Sebelum kehilangan, Nancy dikatakan keluar untuk pergi bermain bingo di local church. Mayat Nancy ditemui dalam keadaan berbogel dengan tangannya diikat di dalam keretanya sendiri. Kes ni tak dapat diselesaikan sehinggalah Richard sendiri mengaku semasa sesi soal siasat polis. Sebenarnya ramai gila kot mangsa si Richard ni. Selepas dari pembunuhan Nancy tu, Richard telah beberapa kali melanggan pelacur, tetapi kali ini dia telah meletakkan pil dekat dalam minuman mangsa-mangsanya. Kebanyakan daripada mangsa-mangsanya dibiarkan hidup dan ramai di antara mereka tak melaporkan kejadian tu kepada polis. Yelah, dorang bekerja sebagai pelacur kot. Kalau dorang buat laporan polis pun, memang polis malas nak ambil tahu. Silap-silap dorang pula ditangkap atas tuduhan melacur. So baik dorang diamnya. Dan disebabkan ini, perbuatan Richard ni tak ada siapa pun yang halang. Sampailah pada suatu hari, Richard decide merogoh pelacur tak lagi memuaskan nafsunya. Dia telah melanggan 2 orang pelacur pada 2 Disember 1979 dan menginap di Hotel Travel Inn berdekatan dengan Times Square. Di sinilah dia telah merogol, menyeksa, mencekik dan memenggal kepala kedua-dua orang mangsanya dan bertindak membakar mayat tu untuk
menghapuskan bahan bukti. Semasa permulaan sesi soal siasat, Richard mengatakan yang dia tak bersalah dan bukti yang ditemui dekat dalam rumahnya adalah rancangan polis untuk menjatuhkan dia, untuk jadikan dia kambing hitam supaya kes-kes lain diselesaikan dengan cepat. Itu mula-mula tau. Tetapi selepas 10 jam di interview dan last-last dia mengaku juga, dia even cakap apa yang dibuat adalah satu servis sebab dia menghapuskan aktiviti pelacuran di kota New York. Weh, selalu abang-abang jumpa orang-orang macam ni. Psikopat tak pernah menyalahkan diri dia sendiri atas apa yang diorang buat. Diorang selalunya ada alasan. Menurut akal logik diorang lah, diorang akan menyalahkan mangsa atas apa yang terjadi. Pada 1981, Richard dibicarakan dan dalam prosiding tu, Richard dilihat mengambil nota setiap kali saksi memberi keterangan. Niat dia nak buat macam dia nak twist balik lah kenyataan saksi tu. Kan abang boy cakap tadi, dia ni ada perangai sembang nak kencang je. Dia nak buktikan yang dia lebih pandai daripada orang lain. Perangai dia ni sama dengan seorang lagi psikopat yang terkenal, iaitu Ted Bundy. Semasa dalam perbicaraan Ted Bundy, dia sendiri mewakilkan dirinya di mahkamah. Dia pecat lawyer dia sendiri dan dia sendiri mewakilkan dirinya dekat dalam mahkamah tu. Benda yang sama. Dia ingat dia lebih pandai daripada orang lain. Dia ingatkan boleh twist cerita dan meyakinkan juri dia tak bersalah. Last-last kali tercedok. Itulah yang terjadi dekat Richard ni. Acah-acah pandai, tapi last-last tercedok juga. Bila dia dah tahu yang dia tak boleh nak corner dah, pada hari perbicaraan, dia telah cuba untuk melarikan diri semasa dia dibawa ke mahkamah. Dia membaling kod yang dipakainya ke muka pengawal dan dia telah melarikan diri ke arah pintu. Tapi tak jauh guys. Dia sempat lari sampai seberang je. Kena tackle macam pemain rugby kot. Ambil kau pada muka. Dia telah dibawa kembali ke mahkamah di mana dia telah disabitkan atas pertuduhan membunuh 5 orang mangsa dan dijatuhkan hukuman penjara selama 197 tahun atas pertuduhan membunuh Valerie Street. Bukan tu je guys, dia juga didapati bersalah atas tuduhan membunuh Mary Ann Carr dan dijatuhkan hukuman penjara selama 25 tahun dan 75 tahun di atas pembunuhan dedeh dan 2 orang lagi mangsanya. Sampai kesudah dia tak mengaku bersalah atas semua pertuduhan ni. Akan tetapi pada tahun 2010 hingga 2012, Richard telah mengaku membunuh 7 orang lagi mangsanya, termasuk Nancy Vogel pada tahun 1967. So total hukuman Richard ni adalah sebanyak 937 tahun weh. Itu termasuk dengan tuduhan cubaan pembunuh, tuduhan merogol dan semua-semualah. 937 tahun. Itu adalah total semua hukuman dia. Gila weh. So pendek cerita, memang Mamat ni akan mereput dekat dalam penjara sampailah dia mati. Dan seperti biasa, cerita-cerita macam ni takkan tak ada plot twist yang best, betul tak? Pada tahun 2020, dalam satu sesi interview oleh wartawan, Richard bagi hint yang dia telah membunuh seramai 100 orang. Tapi tak ada seorang pun yang akan tahu. Kebanyakan kes-kes unsolved di sekitar New York dan New Jersey ada kemungkinan adalah angkaranya. Benda ni mungkin sembang je lah. Sebab kita dah tahu yang si Richard ni memang sembang lebat. Tapi kalau kita fikirkan balik, tak mustahil tu. Sebab si Richard ni ditangkap bukan sebab ada bahan bukti yang ditinggalkan. Dia tercedok masa dia tengah melakukan jenayah tu sendiri. Semua ni disebabkan mangsa terakhir dia menjerit dan didengari oleh jiran sebelah. Kalaulah perempuan tu tak didengari, rasanya sampai sekarang kot Richard tu tak ditangkap. Korang cubalah tengok muka dia sekarang ni. Macam kena Sanders pun ada, macam Santa Claus pun ada. Entahlah, apa korang rasa? Agak-agak betul ke muka ni mampu membunuh seramai 100 orang? Korang bagi pendapat korang sikit. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video kali ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Abang Boy mohon bantuan dekat korang. Bagi tahulah ke kawan korang pasal channel Abang Boy ni. Sokongan korang memang awesome guys. Abang Boy janji Abang Boy akan publish video yang lagi awesome untuk korang semua. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.